Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bertemu lagi sidang pendengar yang dirahmati Allah dalam episod yang kedua membicarakan satu buku yang bertajuk Penawar Bagi Hati. InsyaAllah kali ini kita akan masuk bab yang kedua. Bagaimana untuk kita menjaga anggota tujuh. Yang sesi lepas kita sudah berbicara panjang tentang bagaimana untuk kita menjaga anggota mata yang Allah kurniakan kepada kita. Justru kali ini insya-Allah kita masuk kepada anggota yang kedua, iaitu menjaga telinga. Okey, Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinga kita untuk kenikmatan. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Kelebihan nikmat yang dikurniakan untuk kita di dunia adalah supaya kita mampu mendengar apa yang disampaikan. Bila kita ada telinga, adakah kita mendengar dengan telinga? Sidang pendengar? Kita sebenarnya mendengar dengan pendengaran yang Allah kurniakan. Semua ada telinga kan? Semua ada telinga, tetapi ada yang tidak mampu mendengar. Bermaksud Allah menarik nikmat pendengaran daripada seseorang. Jadi Allah telah menciptakan telinga untuk memperdengarkan sesuatu. Justru kita dapat mendengar apa yang disampaikan. Contoh hari ini kita mendengar ilmu. Kita dapat mendengar dengan baik. Begitu juga dengan bekalan untuk akhirat. Kita menggunakan telinga kita sebagai bekalan untuk perkara-perkara akhirat, seperti kita mendengar alunan Al-Quranul Karim, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan bekalan di akhirat. Oleh itu, nikmat mendengar lebih utama daripada nikmat melihat. Dulu pernah juga Ustazah melihat, bila melihat ada orang kurang upaya yang tidak dapat melihat, kadang kita rasa hebatlah. Kan? Hebatlah orang yang tak dapat melihat ni. Sebab apa? Sebab Allah menjaga mata dia daripada melihat segala maksiat kepada Allah. Berbanding dengan kita, bila kita ada mata, kita kena menjaga mata dengan sebaiknya. Maka nikmat ataupun telinga yang Allah kurniakan ini lebih utama daripada melihat. Kerana dikata banyak kelebihan melihat adalah untuk dunia dalam buku ni. Banyak melihat ni digunakan untuk keduniaan. Namun kelebihan mendengar pula lebih kepada perkara-perkara akhirat. Banyak mendengar. Pada hakikatnya orang yang buta adalah lebih sempurna apabila dibandingkan dengan orang yang pekak. Kan? Sebab apa tadilah, walaupun dia tidak mendengar, tetapi bila dia menggunakan mata kepada perkara-perkara maksiat, dia tetap akan dikira sebagai dosa. Kan? Tetapi berbeza dengan orang yang diuji dengan tidak dapat melihat, iaitu buta. Memang dia tak lihat apa-apa maksiat kepada Allah. Telinga ini boleh memilih sama ada mendengar perkara baik ataupun buruk. Tapi mata ni, itulah cabaran utama yang saya kata tadi. Bila kita berjalan di tepi-tepi jalan, pergi pasar raya, kan tambahan sekarang ni orang pakai pakaian yang tidak sempurna, terlalu banyak, terlalu ramai yang perlu kita jaga. Kan? Tengok televisyen, tengok internet dan sebagainya. Itu menguji kita punya keimanan kita kepada Allah. Justru mensyukuri nikmat telinga dan memeliharanya daripada mendengar perkara yang dilarang, seperti apa? Mengumpat, mengadu domba, mendengar perkataan yang tidak baik,
ataupun mendengar perempuan-perempuan menyanyi yang boleh menimbulkan fitnah, yang boleh menimbulkan syahwat melalui pendengaran. Kan? Yang tu kita perlu jaga. Begitu juga dengan perempuan sekalipun mendengar muzik-muzik yang boleh melalaikan kita. Walaupun suara lelaki itu tidak aurat, tetapi pemilihan kepada muzik itu perlu selarilah dengan landasan yang telah ditetapkan oleh Islam. Perkara-perkara yang boleh melalaikan kita, muzik-muzik yang boleh melalaikan kita mestilah dijauhi. Agar kita termasuk dalam hamba Allah yang betul-betul menjaga nikmat yang dikurniakan oleh Allah, iaitu nikmat telinga. Bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut? Dengan kita menjauhi diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, mendengar perkara yang keji, maki, caci, mengumpat dan sebagainya yang telah disebutkan tadi. Okey. Oleh itu kita disaran supaya memelihara pendengaran dengan sebaik-baiknya, dengan tidak mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik dan keji. Ini kerana si pendengar dan pengucap kata-kata itu kedua-duanya pendosa. Ini boleh mendatangkan sifat was-was ke dalam hati kita. Maksudnya bukan setakat orang yang berkata dosa, bercakap perkara yang tidak elok, bahkan orang yang mendengar juga ditulis sebagai dosa kepada Allah, berdosa. Selalunya kalau kita dengar, bila ada orang mengumpat, kita segan-segan nak bangun kan? Ataupun kita segan-segan nak tegur, mengumpat tu. Jadi kita memilih untuk dengar je lah. Kan? Tak apa, dengar je. Bukan kita yang mengumpat, kita dengar sahaja. Jadi dalam buku ini disebut turut dikira sebagai berdosa. Jadi kita kena pandailah. Bila ada je sesuatu perkara yang tidak elok yang kita dengar, kita mengambil jalan tengah. Minta izin bangun, ataupun jika sekiranya kita mampu untuk menegur, kita tegur. Mengumpat ni rasanya dah lah, tak payahlah mengumpat. Kan? Benda tu kita kena wujudkan suasana sedemikian, di mana di rumah kita, di office kita kan, di sekolah pun kadang kan membawang kan. Kerana itu mereka menggunakan istilah membawang, tapi sebenarnya itu ialah mengumpat. Supaya kita rasa hilang dah perkataan mengumpat tu. Bila dengar mengumpat tu macam takut. Jadi dia gunakan dengan membawang. Dia ganti dengan membawang. Tapi kita pun rasa macam biasa. Jom membawang. Jom membawang. Ini bahaya. Sedangkan membawang itu juga termasuk dalam mengumpat yang boleh mendatangkan dosa-dosa kepada kita. Wal-iyazubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra. Allah kata apa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sebenarnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya mengenai apa yang dilakukannya. Menarik dalam ayat ini, Allah menggunakan perkataan pendengaran terlebih dahulu. Dengar. Yang kedua, melihat. Yang ketiga, hati. Jadi, proses kejadian kita di dunia ini bermula dalam kandungan ibu kita. Allah bagi pendengaran terlebih dahulu. Sebab itulah kalau ibu-ibu yang mengandung mesti mendengar perkara-perkara yang baik. Mesti bercakap perkara yang baik. Mesti memperalungkan Al-Quran banyak-banyak. Sebab apa? Sebab anak dalam kandungan sudah mendengar. Belum melihat tapi mendengar. Bila mana kita menggunakan percakapan kita, maki hamun, contohnya suami suka maki hamun isteri, itulah yang anak kita dengar dalam kandungan. Jadi pilihan
itu berada di tangan kita masing-masing, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita jumpa selepas ini. Ustazah akan sambung pada siaran selepas ini. Menarik Ramadan ini. Saksikan Vitamin Rohani setiap Jumaat hingga Ahad pada jam 8 pagi hingga 9 pagi bersama dengan AJK Harian Dewan Muslimat PAS dan YB Muslimat PAS. Bersama dengan Ustazah Raba'ah mengupas buku penawar bagi hati dalam rancangan Tazkiyatun Nafs setiap hari pada 10.30 malam hingga 11 malam. Saksikan juga video-video menarik dalam rancangan Kapsul Ramadan setiap Isnin hingga Khamis jam 6.30 petang. Alhamdulillah, bertemu kembali sama Ustazah. Kita sambung tadi ayat tentang pendengaran. Allah memulakan dalam ayat ini perkataan as-sama', pendengaran. Seterusnya penglihatan. Bila kita tengok bayi yang baru dilahirkan, seminggu baru dia boleh nampak. Nampak pun agak kabur kan mata dia. Kita buat gini-gini baru dia ikut-ikut kan. Pada awal mula-mula keluar daripada rahim ibu tu belum nampak apa-apa. Last kali barulah Allah bagi perasaan fuad, hati nurani. Jadi bermula dengan pendengaran yang baik. Bermula daripada kandungan ibu mesti kita jaga. Jadi itu untuk telinga lah, menjaga telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang tidak elok, yang boleh mendatangkan dosa dan maksiat kepada Allah. Jadi untuk anggota yang ketiga, kita masuk kepada lidah. Bermula mata, telinga. InsyaAllah anggota yang ketiga yang perlu kita jaga ialah lidah. Okey. Wahai manusia, dia kata dalam ni, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan lidah untuk kita membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalunkan zikir-zikir, menyampaikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, iaitu mengajak manusia kepada perkara-perkara yang baik serta mencegah daripada segala perkara-perkara yang munkar, dan memberi nasihat kepada umat Islam serta mendamaikan manusia. Itu fungsi lidah yang perlu kita gunakan kepada arah kebaikan. Okey. Bagaimana kita menggunakan lidah kita untuk mencapai keberkatan di akhirat? Kita memelihara daripada segala perkara yang tidak baik. Contoh, bercakap mengenai perkara yang dilarang, berdusta, menyakiti perasaan orang lain. Okey. Tetapi dalam berdusta ini, jika terpaksa kita berdusta untuk memelihara perasaan orang lain, ia hanya dosa kecil. Kita berdusta tadi tu dosa besar. Tapi berdusta untuk menjaga perasaan orang tu termasuk dalam dosa kecil. Tetapi bila berdusta disebabkan keperluan yang mulia, ia tidak dikira dosa. Selalu kita dengar tipu sunat kan. Berdusta, tipu sunat. Okey, jadi ada 3 lah kategori berdusta ni. Berdusta yang datang daripada lidah kita. Berdusta sehingga menyakiti perasaan orang lain merupakan dosa besar. Berdusta untuk memelihara perasaan orang lain, dosa kecil. Berdusta disebabkan keperluan yang mulia, tidak dikira dosa. Apa yang dimaksudkan dengan berdusta untuk memelihara perasaan orang lain? Contoh, kita menipu isteri kita kan. Isteri kita masak tak sedap, kita jawab sedap. Kita jawab sedap.
untuk memelihara perasaan isteri kita. Okay, begitu juga dengan yang lain lah. Sebab disebut dalam ni memelihara perasaan orang lain. Tetapi berdusta perkara yang dimuliakan oleh Allah ialah seperti mempersaudarakan antara dua sahabat yang sedang bergaduh. Kan? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang Islam ini bersaudara, maka damaikanlah fa aslihu baina akhawaykum, di antara dua persaudaraan tersebut. Maka bila mana kita tahu si A dan si B bergaduh, tugas kita untuk mendamaikan kedua-duanya dengan cara bagaimana? Kita pergi pada si B, kita kata A kata awak ni bagus gini, baik gini. Kan? Tapi sebenarnya A tak kata pun. Tapi kita berdusta. Kan? Untuk perkara yang mulia, iaitu untuk mempersaudarakan di antara dua sahabat tadi. Itu dibolehkan. Okey. Kerana apa Ustaz kata boleh tu? Kerana ada satu hadis Nabi SAW, Nabi menjelaskan, laisa bil kazzab man yuslihu bainan nas. Tidak dikira berbohong bagi mereka yang mendamaikan antara manusia. Direkodkan dalam Al-Bukhari dan Muslim. Boleh, dibolehkan. Okey. Tambahan pula, berdusta itu ada kalanya menjadi wajib. Contohnya melihat orang yang haram dibunuh dan melindunginya daripada orang yang zalim yang ingin membunuhnya. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ni? Boleh berdusta sebagai contoh, kita melihat ada orang dalam keadaan bahaya yang diugut bunuh sebagai contoh, kan? Jadi kita sembunyikan orang tu daripada orang yang zalim, orang yang tengah carilah dia nak bunuh, kan? Jadi bila orang yang zalim tu datang, tanya, ada nampak tak seseorang sekian. Jadi kita menipu, kita tu tak ada nampak. Kan? Untuk apa? Untuk melindungi daripada dibunuh oleh orang yang zalim tadi. Okay? Janganlah sampai kita takut, kat kiri aku ni tipu ni. Tak boleh lah macam tu. Kita kena faham lah. Sebab tu penting untuk kita belajar tambah ilmu pengetahuan kita. Okey. Begitu juga dengan mengumpat. Mengumpat menggunakan lidah. Mengumpat disebut dalam ni. Apa yang dimaksudkan dengan mengumpat? Mengumpat ni kita menyebut perihal orang lain jika sekiranya orang tersebut tahu dia akan marah. Itu maksud mengumpat. Kita menyebut perihal orang lain bila mana orang tersebut mengetahui apa yang kita sebut itu dia marah. Tapi kalau dia tak marah, tak kira mengumpat, kan? Contoh kita cerita tentang A ni bagus, bagaimana dia didik anak dia jadi hafiz Quran. Dia buat jadual pada anak dia sekian. Okey. Orang yang kita cerita tu bila sampai pada telinga dia marah tak agak-agak? Tak, kan? Bila dia tak marah, tak dipanggil mengumpat. Jadi mengumpat ni perkara yang bila orang tersebut dengar, dia akan marah. Okey? Jadi mengumpat termasuk dalam perkara yang diharamkan. Dan mengumpat adalah termasuk dalam dosa-dosa besar. Tak boleh main-main dengan mengumpat ni. Jadi mengumpat ni tak ada yang dibolehkan, tak ada yang cuma ada beberapa perbahasan ulama tentang bila mana kita nak memperjelaskan ataupun kita nak merungkai sesuatu masalah yang perlu kita menceritakan kepada orang. Yang tu nanti kita akan masuk kepada perbahasan belakang ni, akan diterangkan secara jelas lah mengenai mengumpat tadi tu. Yang tu tidak termasuk dalam mengumpat. Bila mana kita nak menyelesaikan sesuatu masalah yang perlu kepada penceritaan. Tetapi mesti memilih lah siapa-siapa yang kita
yang kita nak cerita tersebut. Jadi kita berehat seketika, bertemu selepas ini. Makan Yukis untuk family. Makan Yukis barulah manis, kegemaran semua. Makan Yukis barulah manis, ceria hidup anda. Yukis garanti puas hati. Alhamdulillah, bertemu kembali. Mengapa ulama bersepakat tentang mengumpat itu termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan juga merupakan dosa-dosa besar, kerana Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul Azim. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sebenarnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa, zon, bersangka buruk, bersangka-sangka merupakan satu dosa. Dan janganlah kamu mengintip ataupun mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Kan, mengumpat. Jangan. Kataan jangan. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini Allah mempersoalkan kepada kita. Sukakah kita memakan daging saudara kita yang telah mati? Maksudnya bangkai. Busuk bangkai ni. Sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan itu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sebenarnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Maksudnya apa? Maksudnya mengumpat ni dosa besar. Allah memberi perumpamaan yang tersangat keji, tersangat jijik. Umpama kita telah memakan daging saudara kita yang sudah mati. Bangkai. Okey. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Nabi menyebut yang membawa maksud, jauhkan diri kamu akan sifat mengumpat, kerana itu lebih dahsyat daripada berzina. Dikatakan kepada Nabi SAW betapa dahsyatnya sifat mengumpat itu daripada berzina. Nabi berkata, seorang lelaki terkadang dia berzina dan dia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Manakala orang yang mengumpat, itu taubatnya tidak diampuni sehingga orang yang diumpatnya itu mengampuninya.
Bukan bermaksud kita kena memilih perbuatan zina tu, tidak. Dua-dua kena jauhi. Tetapi nak bagi tahu, bila mana kita sentiasa mengumpat orang ni, kita minta ampun dengan Allah, itu akan terhijab. Allah tidak akan menerima maaf kita selagi mana kita tidak memohon ampun maaf kepada orang yang kita mengumpat. Yang ni kena hati-hati. Perkara ni lah yang selalu kita takutkan. Kerana apa? Kerana dia boleh membawa kepada perbicaraan di padang mahsyar lah. Kan? Kita tidak memaafkan, orang tidak memaafkan kita. Jadi dia akan tuntut dengan kita di akhirat kelak. Namun bila mana kita melakukan dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun dan taubat, astaghfirullahalazim, dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, insya-Allah. Jadi kita kena ambil perhatian dan sentiasa berhati-hatilah dalam perkara mengumpat ini. Macam mana Ustazah kalau kita dah mengumpat, lepas tu kita nak minta maaf dengan orang yang kita umpat tu? Adakah kita nak berterus terang kita mengumpat atau macam mana? Kalau kita berterus terang, mungkin berlaku pergaduhan lah. Mungkin kawan tu kecil hati, kawan tu rasa, oh dia mengumpat aku gini-gini, sedih kan. Jadi kita mohon ampun maaf, kita sebutlah, buat gurau. Minta maaf lah kalau aku ada mengumpat kau halal ya, macam gitu. Kan, janganlah kita terlalu apa orang kata, soroha, terlalu berterus terang cerita kita mengumpat tu tapi mesti namun kita risau kalau kita menjadikan umpatan tu menjadi makanan harian kita dah lupa dah lah kita cakap tentang siapa, kita bercerita tentang siapa, kepada siapa. Yang ni bahaya. Sebab itu kita cuba untuk menjaga lidah kita ni daripada membuat umpatan kepada orang lain. Okey? InsyaAllah kita sama-sama cubalah untuk menjauhi lidah kita ini daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Okay, hadis Nabi lagi disebut dalam buku ni, iaitu ayatul munafiq salasah. Iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda-tanda munafik dibahagikan kepada 3. Apabila seseorang itu bercakap, dia berdusta. Berdusta pakai apa? Pakai lidah juga. Apabila dia berjanji dengan kebaikan, dia memungkiri janjinya. Mungkir janji pun dengan lidah dan perbuatan lah kan. Dan apabila diberikan amanah, dia mengkhianatinya. Jadi ciri-ciri orang munafik ini sentiasa berdusta. Berdusta menggunakan lidah. Jadi kena jaga lidah kita daripada berdusta. Perkara ini seperti suka berbantah-bantah serta berkata-kata berkenaan perkara yang tidak berfaedah pun sama. Menjaga lidah kita ni daripada suka membantah-bantah. Suka bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah. Mungkin kita rasa kita tak mengumpat orang pun. Tapi adakah kita bercakap tu memberi faedah pada orang? Ataupun untuk diri kita sendiri. Sebab itulah kita selalu dengar, diam itu lebih baik daripada berkata-kata. Kan? Lebih baik diam daripada kita bercakap perkara-perkara yang tidak boleh mendatangkan faedah. Kalau nak bercakap sangat pun cakap perkara yang baik. Cerita tentang Islam kepada orang bukan Islam, cerita tentang perkara-perkara kebaikan, amalan-amalan yang perlu kita buat sepanjang PKP ni sebagai contoh. Kan? Ajak menyeru masyarakat-masyarakat, jiran tetangga untuk mengaji sebagai contoh, buat grup Al-Quran, grup WhatsApp mengaji, tadarus. Banyak sebenarnya perkara-perkara kebaikan yang boleh kita buat. Okey. Mengadu domba. Juga disebut satu hadis, Nabi sebut la yadkhulul jannah namam. Tidak masuk ke dalam syurga orang-orang yang suka mengadu domba. Direkodkan dalam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ni anak-anak pasti pun menghafal ni. Okey. Jadi ulama pun bersepakat bahawa mengadu domba adalah satu dosa. Okey, satu dosa. Apa maksud mengadu domba ni? Memindah-mindahkan cerita ni. Ni. Mengadu domba suka. Ada Ustaz jumpa orang macam ni.
Suka. Bila dia jumpa orang, dia suka untuk cerita. Bila kita tanya orang ni, dia pun ada cerita. Orang ni, dia ada cerita kat saya. Ni dia ada cerita juga. Ni bahaya. Sebab apa? Sebab terlalu suka bercakap. Terlalu suka bercakap sehingga kita tak mampu dah nak mengawal diri kita. Kita dah tak boleh nak beza dah. Percakapan ataupun apa yang kita ungkapkan tu sama ada boleh membawa kepada dosa ataupun pahala. Itu bahaya. Kena hati-hati. Sebab itulah kawan ini menjadi cerminan kepada kita. Cari sahabat-sahabat yang baik, yang boleh menegur kita secara direct. Kan? Sebab ada setengah orang tu dia tak mampu nak menerima teguran orang lain, orang yang dia tak kenal. Tapi kalau orang yang terdekat dengan dia, sahabat baik dia boleh dengar. Jadi kita pun sebagai seorang sahabat kepada kawan kita mungkin mesti menjadi apa orang kata, menjadi penegur lah. Maksudnya cuba untuk tegur sahabat-sahabat kita yang sedemikian rupa. Kadang dia mungkin tidak sedar. Okey. Jadi macam mana untuk kita menyelamatkan lidah kita ni? Dia ajar dalam buku ni. Macam mana untuk kita menyelamatkan lidah kita ni? Kadang orang yang dah terbiasa dengan bercakap-cakap ni kan. Jadi cara dia ialah mengasingkan diri daripada manusia. Masuk dalam gua ke? Kan? Mengasingkan diri daripada manusia dan berdiam diri apabila bersama mereka. Maksud mengasingkan diri tu tak join. Biasa kan kita tengok petang-petang kejiranan kan. Kejiranan duduk cakap kan. Masing-masing keluar rumah, bersapa, bertanya khabar, duduk cakap. Mungkin kita rasa kalau kita join sekali tu mungkin kita akan cerita benda-benda yang tak elok. Jadi asingkan dulu. Cuba asingkan. Sebab itu boleh mendatangkan kebaikan kepada kita juga. Okey? Itu yang pertamalah yang kita boleh buat. Macam mana untuk menyelamatkan lidah kita. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Apa yang kau fokus tu? Aku tengah tunggu kau peraduan tonton dan menang ni. Peraduan tonton dan menang? Ya, tonton dan menang dari rancangan TV Wanita Sejahtera. Wow, menarik. Sertai peraduan tonton dan menang di TV Wanita Sejahtera dan anda akan berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik. Layari Facebook page TV Wanita Sejahtera untuk mengetahui terma dan syarat peraduan. Alhamdulillah, sidang pendengar, kita bertemu kembali. Jadi perkara pertama macam mana untuk kita menyelamatkan lidah kita tadi, iaitu kita melatih diri kita untuk mengasingkan diri daripada kelompok manusia yang kita rasa jika kita bercampur dia boleh mendatangkan kepada kemudaratan lidah kita, iaitu berkata-kata perkara yang tidak baik. Cara yang kedua iaitu dengan kita berdiam diri apabila bersama mereka. Jadi kalau kita rasa kita mampu untuk berdiam diri dalam kelompok kejiranan sebagai contoh, yang tu usaha bagi contoh. Tapi yang tu perlu keluar kan. Tapi kalau kita tengok kondisi sebagai contoh, kita duduk satu rumah sewa ramai-ramai. Nak lari kat mana? Jadi kita memilih untuk berdiam diri. Kan? Untuk berdiam diri. Maksudnya kita bercakap bila mana berhajat sahaja. Ketika berhajat juga, percakapan kita itu mestilah percakapan yang boleh memberi faedah. Seperti apa? Belajar, mengajar, memberi nasihat dan perkara-perkara yang lain lah. Yang diberi yang membawa kebaikan kepada kita. Okey? Sebagaimana ada satu hadis Nabi SAW, seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal datang kepada Rasulullah. Dia tanya apa dia? Wahai Rasulullah, berpesanlah kamu kepadaku. Dia minta pesanan, nasihat daripada Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengeluarkan lidahnya. Nabi tunjuk lidah Nabi dan baginda kata, tahanlah kamu akan ini. Maksudnya kena tahan lidah ni.
Kena tahan lidah daripada berkata perkara-perkara yang tidak elok. Walaupun kita dalam keadaan marah sekalipun, macam mana ustazah nak buat benda tu kan? Macam mana kita nak tahan marah? Macam mana kita nak menahan lidah ni daripada terkeluar perkara-perkara perkataan-perkataan yang tidak enak didengar. Sebenarnya itu adalah ujian, cabaran kita dalam menempuh ujian ini. Kerana apa? Kerana syaitan ini dia tidak berdamping dengan orang yang dah jahat. Dia akan mendampingi orang-orang yang baik. Orang-orang yang sentiasa dalam hatinya untuk berubah kepada yang lebih baik. Orang-orang yang sentiasa dalam hatinya mengingati Allah, istighfar kepada Allah. Waktu itulah kita berlawan dengan syaitan. Tetapi sebenarnya nafsu dalam diri kita inilah merupakan cabaran yang lebih utama. Musuh utama itu berada dalam nafsu, dalam diri kita sendiri, iaitu hawa nafsu. Melawan nafsu kita sendiri itu lebih berat dan lebih besar. Tetapi kalau orang yang berjaya melawan hawa nafsunya, maka ganjaran di sisi Allah sangat besar. Tapi bila sebut pahala dosa ni, orang tak nampak, betul tak? Orang tak nampak, sebab tu orang tak nak buat. Alangkah kalau nampak. Contoh, saya bagi contoh, solat berjemaah dengan solat bersendirian. Kan? Satu pahala dengan 27 kali ganda Allah bagi pahala. Orang tak nampak. Jadi orang pilih untuk solat bersendirian. Tak nak solat berjemaah. Walaupun boleh diusahakan. Tapi, contoh, lepas solat berjemaah, kita nak simpan kita punya sejadah, ada RM27 bawah sejadah. Berbeza dengan solat seorang, ada RM1. Mana yang kita akan pilih? Kalau nampak depan mata, itu maksudnya. Sebab itulah pahala dosa ini tidak nampak. Bila tak nampak, dia merupakan satu mujahadah, kesungguhan untuk kita betul-betul melawan perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kita nak mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tujuan apa kita belajar kitab ni hari ini? Tujuan untuk kita menyucikan hati kita tadi ni. Kan? Hati kita hanya kerana Allah, hanya ada Allah. Bila mana orang membuat kejahatan kepada kita, kita tidak akan menggunakan lidah kita untuk membalas semula kejahatan orang lain. Kerana apa? Kerana kita tahu kejahatan yang dia buat pada kita itu dengan izin Allah. Allah datangkan ujian itu untuk melihat kita bagaimana kita menjaga lidah kita. Allah nak tengok kejahatan yang dia buat itu. Allah nak tengok bagaimana kita menerima ujian itu dengan redha. Kan? Dengan berbaik sangka dengan Allah. Itu yang penting tu tadi, hati tu. Hati kita dengan Allah. Jadi bila mana insya-Allah bila kita dah habis belajar buku ni, ustazah harap untuk diri ustazah dan kita semualah mampu membersih hati kita ini betul-betul solid hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi lidah tadi tak habis lagi tentang lidah. Jadi Nabi berpesan kepada Muaz bin Jabal untuk pesanan Nabi satu je, mesti jaga lidah. Jaga lidah. Ada juga satu kata-kata penyair, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilakukan oleh lidah. Betul lah, orang kata lidah ni lebih tajam daripada pedang kan. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk binasa. Maksudnya penting untuk kita menjaga lidah, terutamanya perempuan lah, muslimat. Sebabnya orang perempuan ni dia bercakap, dia tak fikir panjang. Berbeza dengan orang lelaki, sebab emosi di hadapan selalunya lah. Sebab Allah ciptakan kita ni perempuan sangat istimewa, penuh dengan emosi. Jadi yang tu kena berhati-hati untuk kita sentiasa menjaga lidah kita. Sebelum berbicara, kita fikir dulu, adakah apa yang kita nak sampaikan ini boleh membawa faedah ataupun boleh memudaratkan. Ataupun kita rasa kita cakap okey, tapi sebenarnya penerimaan sahabat kita rasa benda tu menyindir sebagai contoh kan. Jadi yang tu kena berhati-hati. Okey. Jadi perkara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Jadi janganlah biar berlalu seharian hidup kita ini dengan kita bercakap perkara-perkara yang boleh menyebabkan malaikat kiri ni mencatat lebih banyak daripada malaikat kanan. Kan maksudnya kejahatan ataupun percakapan kita ini lebih banyak kepada perkara-perkara maksiat berbanding dengan perkara-perkara kebaikan. Tetapi jika sekiranya kita tidak mampu untuk memperbanyakkan perkara kanan ni, perkara kebaikan lebih baik untuk kita diam. Okey? Jadi amalan ini, amalan-amalan yang kita buat, yang Nabi catat itu akan disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta dibacakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Iyalah, kan? Mencatat kanan dan kiri, kan? Malaikat mencatat itu akan dibaca pada hari kiamat. Ketika itu mereka berada dalam keadaan huru-hara yang besar, lapar, dahaga dan tidak berpakaian. Maksudnya apa yang kita buat di dunia hari ini memang dan kita kena yakin bahawasanya akan dipertontonkan di akhirat kelak. Jadi apa yang kita buat hari inilah yang menentukan kita di akhirat sana. Jadi untuk kita sebagai hamba yang lemah, yang banyak melakukan dosa, yang setiap hari perlu memperbaharui niat, yang setiap hari perlu menanamkan azam untuk menjadi yang lebih baik, sebenarnya terlalu banyak dosa yang kita buat dalam sehari itu. Jadi bagaimana untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita itu kerana kita seorang hamba yang lemah? Memperbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sabun yang paling mujarab untuk kita cuci dosa-dosa kita ialah istighfar kepada Allah. Itu merupakan sabun. Adapun jika kita ada, kita boleh nak tambahkan dengan wangian, kan? Sabun, kita basuh baju sabun. Begitu juga kita nak basuh hati kita dengan istighfar sebagai sabun. Tapi kita nak wangikan baju kita, kita wangikan hati kita dengan zikrullah, iaitu tambah dengan zikir-zikir kepada Allah, zikir-zikir yang lain yang kita rasa mudah untuk kita buat. Dan akhirnya ialah Allahumma salli ala Muhammad, klorok. Kan? Dah ada wangi soflan. Tapi kalau baju tu betul-betul kita nak putihkan dengan klorok, kan? Macam mana kita nak klorokkan hati-hati kita ini ialah dengan kita banyak meminta dengan Allah, menggunakan nama-nama Allah yang hebat, 99 nama Allah, yang semua 99 nama itu terkandung dalam seluruh hidup kita seharian, mengandungi seluruh perbuatan kita, seluruh permintaan kita. Jadi mudah-mudahan kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah dalam usaha untuk kita menghapus, menangkis ataupun memadam segala bintik-bintik hitam yang ada dalam hati kita ini untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah kira setakat ini untuk episod yang kedua. Sama-sama kita beramal, mudah-mudahan beroleh manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Kita masuk kepada anggota 7 yang perlu kita tahu, iaitu anggota yang keempat. Okey, bertemu lagi di lain masa insya-Allah. Apa-apa yang baik itu daripada Allah dan Quran lemah daripada Ustazah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.